Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Okey, semalam kita dah bincang tentang aqsamul hadis min haitsul qabul wa rad. InsyaAllah hari ini kita sambung pada kalam musannif. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ilmihi fid dharain amin. Fa in khulifa, itu jikalau hadis yang perawi thiqah itu bertentangan bi arjaha dengan suatu yang lebih rajih, seperti mana jikalau suatu hadis yang seorang thiqah itu bertentangan dengan hadis thiqah yang lebih ramai ataupun seorang thiqah yang lebih thiqah daripada dia, seolah-olah hadis seseorang yang thiqah bertentangan dengan hadis seorang imam hujjah sebagainya. Farajihun mahfuz, maka yang rajih itu, yang lebih kuat itu, iaitu hadis perawi yang lebih thiqah itu digelar sebagai al-mahfuz wa muqabiluhu asyadz, manakala riwayat perawi yang thiqah sahaja itu, maksudnya marjuh lah, yang marjuh itu kita panggilkan sebagai asyadz. Ini dalam bab ini maksudnya syadz muqabil kepada mahfuz apabila berlaku mukhalafah antara thiqah dengan man awthaq minhu wa ma'ad dha'fi. Adapun jikalau orang thiqah, seseorang yang thiqah itu bertentangan dengan seorang yang dhaif, farajihul ma'ruf, maka yang rajih itu iaitu riwayat thiqah itu digelar sebagai ma'ruf, wa muqabiluhu al-munkar, adapun lawan baginya adalah al-munkar. Munkar kat sini yang kita maksudkan adalah muqabil bagi ma'rufah, maksudnya mukhalafatu dhaif li thiqah. So kita tengok contoh bagaimanakah contoh syadz itu. Syadz pada ini contoh syadz pada sanad lah. Kalau nak tengok lebih jelas boleh tengok syarah Mushkilul Athar oleh Imam Tahawi. Contohnya Imam Malik meriwayatkan satu hadis dengan sanad ni, Abu Nadr an Bashar an Abu Jahm an Rasulullah SAW. Kemudian datang Sufyan bin Uyainah dengan sanad yang sama, akan tapi sahabatnya berbeza, itu Zaid bin Khalid Al-Juhani. So berlaku perbezaan. Malik dengan Sufyan dua-dua thiqah, dua-dua pada tahap yang sama, maksudnya dua-dua thiqah, imam hujjah, dua-dua adalah pada tahap yang sama. So kat sini tak ada man awthaq minhu, kita tak ada istilah man awthaq minhu. So pada waktu ni kita kena tengok riwayat mana yang ada tak salah satu tu riwayat yang lain yang menyokong antara salah satu tu. So bila kita cari kita jumpa satu riwayat Sufyan Ats-Tsauri, seorang thiqah, imam juga, dengan sanad sama, iaitu daripada Abu Nadr, daripada Bashar, akan tapi sahabat lah Abu Jahmin. So kat sini kita katakan riwayat Malik dan Sufyan adalah riwayat yang mahfuz, yang terjaga, manakala riwayat Sufyan bin Uyainah adalah riwayat yang syadz. Inilah contoh syadz pada sanad. So tak nak panjangkan, kalau nanti lepas habis insyaAllah nak tambah contoh syadz pada matan pula. Okay. Begitu jugalah kalau mukhalafah. Ini syadz maksudnya kalau kita tengok Sufyan bin Uyainah daripada Abu Nadr, daripada Bashar, daripada Zaid bin Khalid, daripada Rasulullah SAW. Berlaku ittisalus sanad ada. Lepas tu ada juga ada turah, semua perawi kat sini adalah adil. Dhabit pun tam, semua perawi kat sini adalah tamud dhabt. Dan akan tapi berlaku syadz kat sini. So kita menghukum syadz pada sanad ni je, kita tak menghukum syadz pada keseluruhan hadis. Adapun keseluruhan hadis kita kena tengok daripada pelbagai segi untuk mengatakan hadis itu sahih, hasan ataupun dhaif. Maka kat sini adalah sanad yang diriwayatkan oleh Sufyan adalah sanad yang syadz. Sanad yang mahfuz adalah sanad Imam Malik dan Sufyan Ats-Tsauri, iaitu dengan sahabat oleh Abu Jahmin daripada Rasulullah SAW. Kemudian wal fardun nisbiyyu in wafaqahu ghayruhu fa huwa al-mutabi' wa in wujida matan yushbihu fa huwa syahid. Ini kita maksud satu bab, iaitu kita sebagai al-i'tibar, mutaba'ah dan syawahid. Okey, fardun nisbi maksudnya, fardun nisbi adalah bila suatu hadis tu
diriwayatkan gharabah itu berlaku di pertengahan. Nanti kita tengok kenapa dia fardun nisbi. In wafaqahu ghairuhu, jikalau ada orang lain pada tabaqahnya juga yang meriwayatkan hadis dengan lafaz yang sama, melalui jalan yang sama daripada sahabat yang sama, maka itu kita panggil sebagai mutabi'. Adapun jikalau wujudnya matan yang lain yang menyerupai matan yang diriwayatkan itu, maka itu kita panggil sebagai syahid. Apa itu syahid yang mutabi'? Al-mutabi' daripada sahabat yang sama yang meriwayatkan hadis itu, dan syahid itu matan sama akan tetapi perawi yang berbeza, atau matan hampir sama akan tetapi perawi sahabat itu berbeza. Kita tengok nanti jalan dia. Okey, i'tibar. I'tibar ialah tatabu' turuq. Kita tengok bawah tu. Wa tatabu' turuqi lidzalika huwa al-i'tibar. Adapun mencari jalan-jalan mutaba'ah dan mencari jalan syawahid itu dinamakan sebagai al-i'tibar. Dan mutabi' itu adalah hadis yang sama daripada sanad yang lain akan tetapi melalui sahabat yang sama. Terbahagi kepada tamah iaitu mutabi', mutaba'ah tamah iaitu bertemu pada syekh perawi, ataupun qasirah itu bertemu pada tingkatan yang lebih atas daripada syekh perawi. Jadi kita tengok contoh. Okey, syahid pula. Syahid adalah matan hadis yang sama akan tetapi melalui sahabat yang berbeza. Kenapa disebutkan bab i'tibar ini selepas bab aqsamul hadis min haitsu qabulul rad? So, kalau dalam qabulul rad kan kita ada sebut tentang sahih li ghairih dan hasan li ghairih. Hasan li ghairih dan sahih li ghairih ini adalah berdasarkan mutaba'ah. Jika suatu hadis itu ada mutaba'ah dan syawahid, maka disebabkan mutaba'ah syawahid inilah akan mengangkat hadis itu kepada sahih li ghairih ataupun hasan li ghairih. Okey, contoh. Pada asal dia, pada awal dia, kita jumpa satu hadis diriwayatkan dengan jalan Imam Malik sahaja. Suatu kita katakan fardun nisbi. Pada asalnya, pada awalnya fardun nisbi. Sebab kita tak jumpa jalan yang lain, so kita katakan inilah fardun nisbi pada awal dia saja. Lalu barulah kita melakukan iktibar, iaitu mencari-cari jalan yang lain. Okey, tengok contoh yang pertama, iaitu mutaba'ah. Rasulullah kemudian kepada Ibn Umar, kepada Nafi'. Okey, asalnya kita jumpa Imam Malik saja, jalan Imam Malik saja. Malik an Nafi' an Ibn Umar an Rasulullah SAW. Lepas tu bila kita cari-cari hadis, kita jumpa Sufyan pada tabaqah yang sama dengan Imam Malik. Maka kita katakan Sufyan taba'a Sufyan Malikan. Sufyan telah menjadi mutabi' kepada Malik. Okey. So, disebabkan Sufyan dan Imam Malik ini berjumpa pada perawi yang sama, iaitu syekh mereka adalah syekh yang sama, iaitu Imam Nafi'. Maka kita katakan Sufyan dan Malik ini adalah mutaba'ah tammah kerana mereka bertemu pada satu syekh yang sama. Ataupun kalau kita tengok bawah lagi, contohnya Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan daripada Imam Malik dan Amr meriwayatkan daripada Sufyan. So, maaf kalau dengar bunyi luar. Sebab anak dalam bilik. Maka Amr dan Asy-Syafi'i ini kita panggilkan sebagai mutaba'ah qasirah. Sebab apa? Sebab jalan diorang ni, jalan mereka ini bertemu pada Imam Nafi', bukan pada syekh mereka yang sama. Kenapa? Syekh pada syekh mereka yang sama. So ini adalah mutaba'ah qasirah. Imam Syafi'i dan Amr adalah mutaba'ah qasirah. Mereka Imam Sufyan dan Imam Malik adalah mutaba'ah tammah. Okey, kalau syawahid pula macam mana? Contohnya, satu hadis Imam Malik an Nafi' an Ibn Umar, dan Imam Sufyan pula meriwayatkan dengan jalan yang lain daripada Az-Zuhri, daripada Anas, daripada Rasulullah SAW. So, sahabat yang beza, Ibn Umar dan Anas. So, Malik dan Sufyan ini adalah syahid bagi satu sama lain. Sebab tu, so kini kita kena cari pada tabaqah yang sama, hadis yang sama pada tabaqah yang sama. Ada tak berlaku mutaba'ah dan inilah mutaba'ah dan syawahid. Kenapa benda ni penting? Kenapa benda ni boleh mengangkat suatu hadis itu daripada dhaif yang ringan kepada hasan li ghairi. Seolah-olah kita katakan si fulan itu, contohnya A lemah hafalan, maksudnya kemungkinan untuk
dia tersilap dalam meriwayatkan hadis itu, ada sedikit kemungkinan untuk dia salah dalam meriwayatkan hadis. Tetapi sahabat dia meriwayatkan hadis yang sama. So, ihtimal tu terangkat lah, maksudnya dua orang meriwayatkan hadis yang sama dengan lafaz yang sama. So, maksudnya kuat sikit lah hadis tu, maksudnya betul lah dia orang riwayat hadis seperti mana dia orang dengar. Tapi tak sampai kepada tahap sahih sebab dia jadi hasan li ghairi. Sebab kemungkinan dua orang tu pun salah dengar ke apa. Akan tetapi lebih kuat lah berbanding seorang je yang riwayatkan. Okay. So, kita masuk ke dalam satu bab yang lain yang kita panggil sebagai aqsamul maqbul. Pecahan hadis-hadis maqbul. Saya hadis maqbul itu min haitsul amal, daripada segi diamalkan ataupun tidak diamalkan. So, macam kita kata hadis maqbul ini sahih dan hasan secara umumnya mesti ala hujjah, boleh menjadi hujjah dan wajib diamalkan. So, kat sini kita nak tengok, adakah semua hadis maqbul itu perlu diamalkan? Okey, maka pembahagian ini terbahagi kepada dua. Al-ma'mul bihi, iaitu hadis maqbul yang diamalkan, wal ghairul maqbul wal ghairu ma'mul bihi, dan hadis maqbul akan tapi tidak diamalkan. Kenapa tak diamalkan tu? Nanti kita tengok kenapa, macam mana boleh jadi tak diamalkan. Thummal maqbul, qala musannif, thummal maqbulu in salima minal mu'aradati fa huwa al-muhkam. Jika suatu hadis maqbul itu sama ada sahih ataupun hasan, jikalau dia selamat, maksudnya tiada berlaku pertentangan dengan hadis yang lain, hadis maqbul yang lain, maka dia adalah muhkam. Maksudnya kita terus terima, ini confirm diamalkan. Dan hadis itu dipanggil sebagai hadis muhkam. Dan hadis muhkam ni yang kebiasaannya yang banyak, tiada berlaku mu'aradah dengan, tiada berlaku pertentangan dengan hadis maqbul yang lain. Ini yang biasanya, contohnya kira-kira innamal a'malu binniyat dan selainnya. Sallu kama ra'aitum usalli, sebab itu muhkam lah, sebab tak ada pertentangan dengan hadis yang lain. Okey, wa in urida bimithlihi fa in amkana al-jam'u fa mukhtaliful hadis. Adapun jikalau hadis maqbul itu bertentangan dengan bimithlihi, dengan hadis maqbul yang lain, sama ada hasan atau sahih, fa in amkana al-jam'u fa mukhtaliful hadis. Jikalau boleh untuk dihimpunkan penggunaan kedua-duanya, maka kita gelakannya sebagai mukhtalaful hadis, bab pada ikhtilaful hadis. Contoh yang maksudnya macam mana kita nak menghimpunkan kedua-dua hadis tu? Maka kita gunakan satu hadis itu pada satu keadaan, dan kita gunakan satu hadis itu pada satu keadaan. Ataupun kita faham satu hadis ni nak maksudkan macam ni, satu hadis ni pula nak maksudkan macam ni, yang lain. Jikalau dalam Nuzhatun Nazar, Imam Ibn Hajar membawa satu contoh yang dibawa oleh Imam Ibn Salah, satu hadis. Suatu hadis, yang ni hadis ni pernah dibincangkan waktu awal COVID itu. Ni bukanlah. Okey, hadis ni. La adwa wala tiyarata. Nabi kata tiada penyakit yang berjangkit dan tiada pula sial, berlaku sial. So, hadis la adwa, maksudnya tiada berlaku ni apa, perpindahan penyakit antara seorang kepada seorang. Akan tetapi datang hadis yang lain mengatakan bahawa jauhilah kamu orang-orang yang sakit. So kat sini kita jamak antara kedua-dua hadis ni, iaitu salah satu sudut pandang dia adalah bahawa la adwa ni maksudnya tiada suatu penyakit itu tidak akan berjangkit dengan sendiri dia. Adapun kenapa kita kena jauhi orang-orang yang sakit? Sebab kita tak nak disebabkan kita bergaul dengan dia menjadi asbab kepada kita mendapat penyakit yang sama. Ini adalah satu wajah lah. Mungkin lepas mutaakhirin, maksudnya berlaku perkembangan dalam dunia perubatan, ada wajah-wajah yang lain. Ini adalah pada zaman Ibn Salah. Okay.
Kemudian jikalau tak mampu untuk menghimpunkan kedua-dua hadis, dan mustalahul hadis ni pun berlaku dalam bab fiqh. Contohnya dua hadis pada zahir dia macam kita tengok bertentangan, hadis ni kata lain, hadis ni kata lain. Tapi bila para a'immah, para fuqaha dia tengok hadis tu dengan lebih mendalam, dia katakan boleh diamalkan dua-dua hadis ni. Maksudnya pada mukhtalaful hadis ni, kedua-dua hadis tu walaupun pada zahir dia bertentangan, akan tapi kedua-duanya diamalkan. Kita tengok macam mana fuqaha bahas benda tu, bagaimana hadis ini digunakan pada waktu bila dan hadis ni digunakan waktu bila. Yang kedua, aula wa thabatal mutaakhiru fa huwa an-nasikh wal akhiru al-mansukh. Jikalau hadis itu, kedua-dua hadis itu tidak boleh dihimpunkan penggunaan dia, maka jikalau kita lihat pada hadis tu, kita tahu mana yang datang dulu, mana yang terkemudian hadis yang terkemudian. Kat sini kita beramal dengan yang terkemudian, iaitu nasikh, dan kita meninggalkan apa yang mansukh, apa yang terdahulu. Bab ini kita panggil sebagai nasakhul hadis bil hadis. Dan hadis dalam bab ini adalah an-nasikh, iaitu yang memansukhkan apa yang terdahulu, wal mansukh, apa yang dimansukhkan. Hadis yang sudah dimansukhkan, yang itu tidak digunakan lagi. Contoh hadis dalam bab ini adalah Rasulullah SAW pada awal Islam. Rasulullah SAW suruh menyuruh para sahabat agar berwuduk disebabkan makanan yang disentuh api. Maksudnya pada awal Islam, jikalau seorang itu makan makanan yang dibakar, yang dimasak di atas api, maka dia kena berwuduk. Akan tapi datang suatu hadis, wa akhirul amrain, tak silap. Maksudnya ada hadis suatu sahabat kata Rasulullah SAW pada akhir hayat dia, beliau meninggalkan wuduk disebabkan oleh suatu yang disentuh api. Maksudnya pada akhir Islam ada hadis yang menunjukkan bahawa makan sesuatu yang disentuh api, makan sesuatu yang dibakar atau makan sesuatu yang dimasak di atas api tidak membatalkan wuduk. So walaupun dua-dua hadis ni sahih, akan tapi disebabkan kita tahu yang mana datang dulu, yang mana datang kemudian, so kita beramal dengan apa yang datang kemudian. Dan penamaan nasikh pada hadis itu adalah majaz, kerana nasikh yang sebenarnya adalah Allah yang menasahkan hukum yang telah diletakkan dahulu. Okay. Wa illa fatarjih. Jikalau kita tak tahu mana yang datang dulu, mana yang datang kemudian, so kita tak tahu macam mana yang nasikh, mana yang mansukh, so kita tak lakukan tarjih. Kita tengok yang mana yang lebih rajih, mana yang lebih kuat. So pada wujuh tarjih ni banyak sangat wujuh tarjih. Kalau tengok nuzhah, tengok ta'liq, bawah tu tengok hamish, Imam Al-Iraqi ada mengumpulkan lebih kurang 100 wujuh tarjih. Macam ni kita mentarjihkan satu hadis itu. So hadis kat sini kita kata sebagai hadis yang rajih. Rajih maksudnya lebih kuat lah, dan marjuh. Jikalau hadis tu kita bandingkan dengan sifat perawi seperti thiqah dan man awthaq, so tu kita kata sebagai syadz dan mahfuzah, seperti kita dah tengok sebelum ni. Akan tetapi kalau dengan cara yang lain, cara tarjih yang lain, contoh dia, hadis tu diriwayatkan oleh orang yang ada dalam kisah tu, dan satu lagi hadis bukan orang yang wujud dalam kisah tu. So hadis orang yang wujud dalam kisah tu adalah lebih rajih berbanding yang tak wujud dalam kisah. Boleh tengok wujuh tarjih sangat banyak. Maka kita beramal dengan yang rajih dan kita meninggalkan yang marjuh. Walaupun kedua-dua hadis tu sahih, tapi sebab wujudnya wujuh tarjih katanya. Thumma tawaqquf. Jikalau tarjih pun tak boleh buat. Contoh dia, hadis itu diriwayatkan oleh dua orang thiqah. Maksudnya kedua-dua hadis itu yang perawi dia semua thiqah. Yang mana kedua-dua riwayat itu mutasawiyatan. Dua-dua riwayat tu sama rata. Keadaan dia sama rata. Semuanya thiqah, kita tak boleh nak melakukan tarjih padanya, dan kita tak boleh nak menghimpunkan kedua-duanya, dan kita tak tahu pula macam ni tarikh dia, mana satu yang nasikh, mana satu mansukh. So kat sini kita tawakuf, kita berhenti, kita katakan kita tak tahu yang mana yang makmul, mana yang ghair makmul.
Dan hadis ini digelar sebagai muttarib. Muttarib ialah suatu hadis yang mana antara riwayat dia semua riwayat dia adalah bertentangan antara satu sama lain dan tak ada wajah tarjih la murajjihah dan tak boleh dihimpunkan kedua-duanya. So muttarib ini adalah daripada nau'an mardud, salah satu daripada hadis-hadis yang ditolak. Sebab apa kita tak tahu yang mana yang riwayat yang mahfuz daripada Nabi, riwayat yang terjaga daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumal mardud. So kita kata mardud ini adalah hadis yang tidak berkumpul padanya salah satu daripada 5 syarat hadis sahih dan hasan. InsyaAllah sampai situ je. Ana tunjuk contoh hadis muttarib lah. Hadis muttarib ni yang Ustaz Jami' Ana tunjuk. Ini adalah dalam An-Nukat ala Muqaddimah Ibn Salah oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Iaitu satu hadis diriwayatkan oleh satu riwayat daripada Imam Tirmizi tak salah. Satu riwayat daripada Imam Tirmizi mengatakan inna fil mal lahaqqan siwa zakah. Sesungguhnya pada harta itu ada hak yang lain selain zakat. Akan tetapi pada riwayat Ibnu Majah tak silap mengatakan bahawa laisa fil mal haqqun siwa zakah. Tiada apa-apa hak pada harta kecuali zakat. Nak katakan riwayat Imam Tirmizi tadi mengatakan ada hak yang lain selain zakat. Akan tetapi pada riwayat Ibnu Majah mengatakan bahawa zakat sahaja adalah hak dalam harta. Tiada hak lain selain zakat. Akan tetapi kedua-dua hadis ni kalau kita tengok dia berkumpul. Contohnya ni riwayat Imam Ibn Majah daripada Ali bin Muhammad, daripada Yahya bin Adam, daripada Syarik, daripada Abi Hamzah, daripada Sya'bi, daripada Fatimah binti Qais. Adapun jalan Imam Tirmizi daripada Muhammad bin Ahmad, daripada Aswad bin Amr, daripada Syarik, daripada Abi Hamzah, daripada Sya'bi, daripada Fatimah binti Qais. Kita tengok dua-dua sanad ni berkumpul daripada Syarik, daripada Abi Hamzah, daripada Sya'bi, daripada Fatimah binti Qais. So riwayat ni dua-dua sama rata. Dua-dua sama rata lah. Maksudnya tak ada yang lebih kuat, ada yang jadi yang kurang kuat. So pada kat sini dia jadi ittirab. Akan tapi Al-Hafiz Al-Inqar dan ittirab ini tak boleh nak ditakwilkan. Fahadha ittirabun la yahtamilu at-ta'wil. Ittirab yang berlaku pada kedua-dua hadis ni sebab terlalu beza. Dua-dua makna ni tak boleh berkumpul. Sangat-sangat berbeza dua-dua makna ni. Makna kedua-dua hadis ni. La yahtamilu at-ta'wil. Tak boleh nak ditakwilkan. Qad wa qaul al-Baihaqi. Sebenarnya Imam Baihaqi dia kata innahu la yuhfaz li hadzal lafz isnadan. Sebenarnya tiada yang terjagalah untuk lafaz ini suatu sanad pun. Begitulah. Allah Ta'ala alam. Kalau ada soalan.